kasih Ustaz Irwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alhamdulillah, Ustaz Irwan dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita syukur pada Allah. Hari ini kita bersama-sama. Sebenarnya ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu orang daripada hadis yang hasan, dia jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang lelaki. Dia jumpa dengan Nabi. Sekali ada seorang anak lelaki dia datang. Anak dia datang, dia pun kucup anak dia, cium dahi anak dia, dia peluk. Nabi tanya, kamu sayang anak kamu? Maka dia kata, ya Rasulullah, saya sayang anak saya. Nabi kata, kerana amalan kamu sayang kepada anak kamu ini, kerana amalan kamu ni sayang ke anak, ketika ini juga Allah sangat menyayangi kamu lebih daripada kamu sayang anak kamu. Kadang-kadang kita kalau ada masalah kat tempat kerja, baik mak ke ayah, bila kita balik rumah, semua sekali dengan anak-anak tu bukanlah lambung, tapi bunyi semua sekali kita marah. Tapi sebenarnya bila kita ambil anak, kita cium, maka waktu itu rahmat Allah datanglah hidup kita. Kita kalau satu masalah, kita bertambah-tambah bawa masalah tempat lain. Tapi sebenarnya orang-orang yang soleh, mereka bila kesusahan datang hidup mereka, mereka segera cari rahmat Allah. Nabi SAW pernah juga satu orang amalan menyayangi keluarga, anak-anak. Kita bincang anak-anak lah di sini kan, isteri dan suami. Sebenarnya satu sifat yang sangat besar. Pernah sekali satu wanita, riwayat daripada Sahih Hakim, satu wanita, dia bersama dengan anak dia. Seorang anak dia dukung. Biasa kita nampak kan mak-mak dukung anak. Seorang lagi tak anak dia pimpin tangan. Maka kata Nabi, Allah Subhanahu Wa Taala sangat sayang pada wanita tadi kerana dia memiliki sifat tabah dan penyayang. Maknanya Allah sayang wanita tadi, seorang dukung, seorang tarik. Kalau kita nampak seorang pegang tangan, tabah. Allah sayang dengan sifat tabah dan penyayang. Dan Nabi kata, jika dia tak derhaka pada suami dan dia jaga solat, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan masukkan dia dalam syurga. Dia ni ahli syurga kalau dia tak derhaka suami, jaga solat. Satu waktu yang lain, satu orang mak jumpa Nabi, dia bagi kurma. Dia datang jumpa Nabi dua, satu Aisyah ni Nabi sendiri. Nabi bagi dia 3 biji kurma. Mak dia ambil kurma tadi tu je yang ada kat Nabi. Mak dia bagi kat anak dia seorang lagi. Tiba-tiba anak dia menangis nak lagi. Mak dia bagi pada anak dia, dia kerat 2 bagi pada separuh-separuh. Maka Nabi bila tengok ni, Nabi kata, sekiranya Allah sayang wanita yang tabah dan penyayang, dan sekiranya dia jaga solat, pasti dia ni ahli syurga. Maknanya mudahnya, sukanya Nabi SAW pada sifat orang yang penyayang. Pernah sekali satu orang lelaki juga jumpa Nabi. Tiba-tiba bila dia jumpa Nabi, dia nampak anak dia seorang dicium, seorang lagi dia cuma tarik letak kat depan kaki dia. Maka Nabi kata, kenapa kamu tak beri kedua-duanya layanan yang sama? Maknanya menyayangi anak tu dengan layanan sama. Jadi tuan-tuan dan perempuan sekalian, sebenarnya sebuah keluarga ini bahagia, sebuah keluarga ni gembira bila kita dapat rahmat Allah. Sebenarnya bukan keluarga itu bahagia, tapi rahmat Allah yang membuat kita bahagia. Rahmat Allah yang membuat kita bahagia. Ada satu orang, dia jumpa dengan saya. Tiba dia ada masalah keluarga yang sangat berat. Sangat berat. Selalu bergaduh dengan isteri dia. Isteri pun macam-macam lah, panjang lah kalau cerita masalah ni. Jadi saya tak cerita, tapi masalah yang sangat berat. Sehingga dia dah macam nak bercerai dah. Dia begini, bergaduh, dah tak nampak jalan penyelesaian. Dia rasa macam tak ada rahmat. Jadi dia buat apa? Dia pun keluar daripada apa? Dia jumpa saya pun tak tahu jalan. Saya pun tak pernah ada masalah macam tu. Tak reti nak nasihat orang. Tapi apa yang saya boleh beritahu ialah, sebenarnya kesusahan datanglah hidup kita. Allah tahu dan Allah nak kita dekat dengan dia. Itu tujuan hidup kita. Jadi saya kata sebelum apa-apa, saya ajak dia pergi program masjid lah. Keluar di jalan Allah, amalan masjid. Tiba-tiba setelah berapa tempoh bersama saya dalam program, bukan saya lah, amalan masjid ni. Jadi bila lepas mengikuti amalan masjid, keluar di jalan Allah, bila dia balik-balik,
Masa dia keluar tu, bila balik tiba-tiba dia berubah. Lelaki tadi berubah. Tak tahulah 180 ke 360 darjah ke, balik berubah. Daripada dulu bergaduh dengan sekarang baik. Isteri pun jadi sambut dia dengan baik. Dia pun jadi heran. Rupa-rupanya masa dia jauh pada isteri tadi, pergi kepada rahmat Allah. Dulu dulu sibuk kerja, doa untuk isteri pun tak sempat. Sekarang dah mula bangun malam menangis, ya Allah, ampunkan dosa saya, kesian isteri saya jauh daripada kebaikan. Baru tengok anak-anak rasa, ya Allah, kesian anak-anak. Mula doa untuk isteri, anak-anak. Bila dia doa untuk isteri, doa untuk anak-anak, ya Allah, ampun dosa dia. Baru nampak sebenarnya tujuan hidup ni untuk reda Allah. Apa dia buat? Dia semakin, bila pergi masjid lah, basuh baju kena basuh sendiri semua. Lepas tu masak pula, kadang kena masak. Allah, mana isteri ni kan. Mula teringat ke isteri. Yang isteri pula kat rumah biasa ada orang, maaf, kat rumah macam-macam perangai buruk dia kan. Adalah perangai buruk tentu. Buat besar lupa nak pam ke Ustaz Abdullah, Ustaz ni tak Muhammad kan. Nanti tengok jadi tiba-tiba macam tu, tengok sama marah, tiba rindu pula tak ada orang buat hal kat rumah ni. Lebih kurang begitu. Sekali dia pun, bila dia pergi, dia doakan isteri pun terasa rahmat Allah, balik mula berubah. Dan dia ajak isteri dia mula jaga sembahyang Jumaat. Dia mula hidupkan keluarga dengan baca Quran, baca hadis Nabi, bangun tahajud dengan isteri. Dan hidup mereka mulai berubah. Rupa-rupanya dulu cinta yang sebab cinta lah. Macam orang kita bercinta biasa, bercinta sebab bercinta. Tapi rupa-rupanya bila dia pergi menuju pada Allah, belajar ilmu agama, rupanya hidup kita untuk mencintai Allah. Bila kita kembali mencintai Allah, Allah turunkan sakinah, keberkatan, kemuliaan, rahmat untuk keluarga ni. Maka dia mula berkasih sayang dengan isteri. Isteri pun sayang dia kerana agama. Sama-sama belajar agama. Semua berubah bila rahmat Allah datang dalam keluarga. Jadi sebenarnya ketua keluarga ni bukan pelindung saja. Ramai orang ingat laki ni pelindung. Tak. Wanita kata laki pelindung, atau laki ingat dia pelindung keluarga. Bukan. Lelaki ni yang lebih besar ialah macam mana dia nak, supaya dia nak bimbing dan menemani isteri dan anak-anak, mak ayah, adik-beradik ke syurga Allah. Sebab tu Sayyidina Ali kata, ku anfusikum wa ahlikum nara, selamatkan diri kamu dan keluarga ahli kamu daripada api neraka. Kata Sayyidina Ali, didiklah ahli keluarga kamu dengan amalan agama. Didiklah ahli keluarga, maksud ayat tu didik keluarga dengan amalan agama. Kerana tu apa yang bawa keluarga kita dapat rahmat ialah bila mana kita menuju kepada Allah. Saya jumpa satu orang, dia ni orang susah sebelum ni. Bila berbual, rupanya ayah dia ni memang imam. Dia daripada tahun 7, dah lama lah imam. Dan ayah dia ni punya baik, orang senang. Tapi bila meninggal, tak ada tinggal harta ke anak. Saya dengar biar betul, saya tak sanggup lah. Tapi dia tak tinggal harta ke anak. Dia setiap kali balik masjid selalu pakai singlet, mana baju. Ada orang susah minta bagi. Tengok orang susah, tengok buruk sangat baju, bagi baju. Dia balik pakai singlet, teruk juga. Jadi sampai bila dia meninggal, tinggal ke anak dia, tak ada apa tinggal anak-anak dia, tapi dia tinggal amalan agama. Tinggal ke agama. Kata Imam Ghazali, pendidikan yang paling utama untuk anak-anak ialah pendidikan, yang didik dengan agama. Maka apa jadi, kawan saya ni bawa kereta tahun 65. Saya tulis 70 tak sampai hati, sebenarnya tahun 65. Kereta tak boleh rotek, tak boleh baru dah. Rotek tak ada bumbung. Pergi ambil anak sekolah pakai payung. Pergi ambil anak sekolah. Lepas tu sampai teruk, hidup susah. Ambil dia, tapi anak dia pun biasa dalam keadaan susah. Dia selalu kata apa? Bila hujan, rahmat Allah, dia kata. Rahmatnya, dia kata rahmat Allah. Hujan lebat, rahmat, dia kata. Hujan lebat, rahmat. Sampai susah hidup, sampai tu malah orang minta, dia tak pernah tak bagi. Satu hari orang susah sangat, minta juga. Dia kata, ni kereta haji buruk, bagi kat saya lah. Dia pun kata, ambil lah kereta ni kalau kau nak. Dia pun ambil kereta tu. Esok rezeki dia mula mencurah-curah. Dan orang ni suka tengok dia jadi orang kaya yang sangat suka bersedekah dan makmurkan masjid, suka beri salam, suka senyum. Tapi orang terlupa, orang tak, saya tengok dia saya senyum. Dia kata dia mulakan dengan anak-anak. Dengan anak-anak saya senyum. Dia kata dengan kalau anak saya duduk gira di arah rumah dia, dia buat air kat saya, isteri dia buat. Tiba-tiba tengok anak dia tak berhenti cakap. Dia kata apa? Betul nak, rahmat Allah. Rahmat Allah, dia ajar anak dia. Rahmat Allah. Sebab tu bila kita kata rahmat ni, maka rahmat akan mencurah dalam keluarga kita. Sebab tu anak-anak orang terdahulu, mereka sangat bertakwa. Anak orang terdahulu sangat bertakwa. Lihat anak Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, dia sendiri dikata masa jadi khalifah 2 tahun 6 bulan, dia tidak pernah meninggalkan tahajud dan menangis di depan Allah. Dan dia suka masa dia hari pertama jadi khalifah, habis dia pergi pasar, orang kata buat apa? Dia pun ambil gaji pada Baitul Mal. Dan bila meninggal, Aisyah jumpa dengan Umar. Dan tengok dididik Aisyah, didik anak dia. Tinggal kat Umar, bagi kat Umar. Bagi apa?
Dia bagi tanah diganti seluruh harta yang pernah dia gaji dia dapat dulu. Maka Umar mula menangis dan Umar kata, ya Abu Bakar, ya Abu Bakar, ya Abu Bakar, kamu meninggalkan satu jalan yang sangat susah untuk kami ikuti. Ini Nabi Abu Bakar. Tengok anak dia Aisyah Asma binti Abu Bakar, dua-dua anak Nabi, anak Abu Bakar radhiyallahu anhu. Mereka berkorban untuk agama ini. Satu wanita, Ummu Amarah radhiyallahu anha. Ummu Amarah radhiyallahu anha, dia masa perang Uhud, satu hadis ada beritahu, Nabi lihat, dia kata, aku lihat Ummu Amarah, wanita yang masa Nabi dah pensan, ditarik kat belakang, gigi patah, teruk kat Uhud ni. Maka waktu tu aku lihat salah seorang orang yang pertahankan Nabi tu, siapa dia? Ummu Amarah radhiyallahu anha, yang berusaha nak, bukanlah salah seorang yang berusaha keras. Nabi kata, aku cuma lihat Ummu Amarah yang bergerak di kiri kanan kiri aku. Ummu Amarah ni ada anak nama Habib. Masa Musailamah bin Kazzab, masa dia jadi Nabi palsu, maka Habib radhiyallahu anhu telah ditangkap. Dan dia telah, bila Habib ni ditangkap dan dia telah diikat, Musailamah kata, Allah Tuhan aku Nabi. Tak, Muhammad Nabi, Allah Tuhan aku Nabi. Last sekali dia buat apa? Dia telah potong tangan dia, dia potong kaki dia, dia potong telinga dia, dia potong hidung dia, sampai sudah dia kata Allah Rasul, Nabi SAW tu Nabi. Maka bila semua takut nak beritahu pada mak dia, mak dia pada Ummu Amarah, bila Ummu Amarah dia beritahu, maka dia kata, inilah hari yang aku tunggu-tunggu, inilah hari yang aku tunggu-tunggu, inilah niat aku masa aku susukan dia dulu, inilah niat aku masa aku susukan dia dulu. Jadi orang terdahulu begini sifat dia, sehingga Nabi SAW tanamkan sifat-sifat yang baik. Nabi pernah, Anas bin Malik kata, aku berkhidmat dengan Nabi selama 10 tahun, tapi Nabi tak pernah kata, tak pernah tengking aku, tak pernah kata pada aku, kenapa macam ni, kenapa tak macam ni. Anas bin Malik, budak 8 tahun, anak orang-orang biasa. Nabi orang yang sempurna, orang yang maksum, tapi budak ni banyak buat silap, tapi Nabi tak pernah tengking dia. Nabi tak pernah kata, kenapa macam ni, kenapa tak macam ni. Sehingga dia kata, Anas bin Malik radhiyallahu anhu ada anak 100 lebih, dan dia telah didik anak-anak dia jadi orang sangat bertakwa. Tengok budak yang Nabi didik, sehingga dia beritahu, Anas bin Malik dididik begitu sekali, dan Nabi SAW telah tanamkan sifat kasih sayang. Sekarang kita selalu dengar kan, isteri Nabi yang Aisyah dengan seorang lagi, dia ada bertengkar, bergaduh, jatuh makanan, melanggar. Nabi tak marah. Kalau kita anak buat hal depan orang, menjerit kita, woi malu ayah ni ustaz buat hal depan orang. Tapi Nabi bukan anak, isteri buat hal depan orang, depan sahabat-sahabat. Nabi bukan orang biasa, tapi Nabi SAW tak marah. Nabi kutip makanan yang jatuh, Nabi ambil makanan Aisyah dan ganti kepada isteri seorang lagi. Apa nak tunjukkan ialah Nabi tidak marah untuk urusan dunia ini sangat. Untuk hal-hal yang kecil-kecil begini, Nabi tak marah. Tapi Nabi, yang paling Nabi tanamkan ialah bila Nabi wafat, setiap orang Nabi, sekeliling Nabi, sahabat-sahabat Nabi, isteri dan anak-anak Nabi jadi pejuang untuk agama ini. Kita tengok sajalah Zubair bin Awam, yang Nabi pada kecil lagi masuk Islam 8 tahun. Ayah diikat dia, ni antara orang dekat dengan Nabi. Muaz bin Jabal, Nabi kata, hey Muaz, aku sangat sayang pada kamu. Jadi orang macam ni, maksudnya Nabi tanamkan, Nabi tak marah soal dunia ni, Nabi tak marah soal dunia, tapi Nabi ajar supaya kembali kepada Allah, kembali pada Allah. Abu Bakar Siddiq sampai besar dia didik anak dia. Yang kita selalu dengar, bila pergi rumah anak dia malam pertama kahwin, Abdullah kahwin, bila dia lalu tengok tujuan dulu, orang dulu kahwin, mana dengar anak dia tak datang-datang masjid, 2 hari tak datang, bukan tak semayang. Tanya, ya Abdullah, isteri kamu telah melalaikan kamu pada mengingati Allah, ceraikan isteri kamu. Maka dia telah ceraikan isteri dia, Atikah radhiyallahu anha. Maka dia telah ceraikan, tak lama dia rujuk semula. Tapi dua-dua telah bertakwa pada Allah. Kita tengok Abu Bakar Siddiq, tanamkan, dah besar anak dia, tapi masih jaga solat dia, didik anak supaya jaga solat, didik keluarga jaga solat. Sebab tu Nabi, yang dia berkata hadis Sahih Tirmizi, Ibnu Abbas radhiyallahu an, daripada kecil Nabi tengok apa Nabi cakap pada dia. Dia naik atas belakang Nabi, budak-budak lagi, tapi Nabi tanamkan. Nabi kata, selalu kita dengar kan, ifazillah, jagalah Allah, nescaya Allah akan menjaga kamu. Dipesan pada Ibnu Abbas, budak yang bila dia lahir 3 tahun sebelum hijrah. Di Ibnu Abbas ni, masa Nabi wafat umur 15-16 tahun, dia kata, pesan bahasa budak ni main kat belakang dia, Ibnu Abbas main, sahabat ni, Nabi kata, jagalah Allah, Allah akan jaga kamu. Jagalah Allah, nescaya Allah akan sentiasa depan kamu. Bila ada apa-apa, Allah ada ke depan kamu. Bila ingin sesuatu, mintalah kepada Allah. Jika mahu pertolongan, mintalah kepada Allah. Tengok dia ajar, bila nak sesuatu, minta kepada Allah. Ketahuilah, andai
saja umat seluruh berkumpul, kata Nabi, nak beri kebaikan, manfaat pada kamu, tapi kalau tak akan berlaku melainkan apa yang Allah kehendaki. Berkumpul semua makhluk nak bagi mudarat, keburukan pada kamu, Allah tak kehendak, tidak akan berlaku melainkan apa yang Allah takdirkan. Tengok percakapan Nabi kepada anak ini, pada Ibnu Abbas radhiyallahu an, umur baru 15-16 tahun masa Nabi wafat. Tapi orang macam ni jadi pejuang agama, sampai dia murid mata dia buta, dia sangat banyak menangis takutkan Allah SWT. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, bagaimana keluarga kita? Bagaimana keluarga kita? Sayangilah keluarga kita, kasihan anak kita. Dalam hadis Al-Quran itu maksud lebih kurang, di akhirat ahli keluarga akan sentiasa mengenali ahli neraka, ahli keluarga kita dalam neraka akan mengenali ahli keluarga dalam syurga. Maka dia akan berkata, tapi kita dalam syurga tak kenal keluarga. Siapa dalam syurga tak kenal ahli keluarga dalam neraka, dah tak nampak, tak ingat dah. Maka dia kata, wahai ayah, kalau dia ingat lagi, wahai mak, wahai pakcik, wahai abang, sesungguhnya kamu, dia nampak keluarga dia sedang bersenang-senang dalam syurga, berilah sedikit minuman dan makanan yang kau minum hari ini. Maka kata mereka dalam syurga, sesungguhnya pada hari ini telah diharamkan segala air dan makanan untuk kamu. Maka diharamkan segala nikmat syurga untuk ahli keluarga kita yang berada dalam neraka. Itu tuan-tuan dan puan sekalian, kita kena sayang keluarga kita. Dunia ni bukan tempat untuk kita sekadar berkeluarga, makan, minum, berjalan, tempat tinggal. Walaupun itu semua tu pahala sedekah dan Allah sangat suka, tapi yang lebih besar lagi, kita nak sediakan anak-anak kita ini jadi orang, jadi da'i Allah, orang yang menghidupkan agama. Jadikan isteri kita orang menghidupkan agama. Bila kita menuju kepada Allah, maka datanglah kasih sayang sebenar dalam keluarga kita. Malangnya kasih sayang ini dah hilang. Kita hidup sampai 20 tahun, tapi sekali pun dalam keluarga kita tak dengarkan apa kataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin 5-6 tahun kita kahwin, tapi tak pernah keluar yang Allah yang bagi rezeki. Allah yang bagi rezeki. Ini percakapan semua sahabat sampai mereka meninggal dunia. Zubair bin Awam masa meninggal, perkataan akhir daripada anak dia, wahai anakku, bila susah mintalah dengan tuan ayah. Wahai anakku, bila susah mintalah dengan tuan ayah. Begini orang dulu didik anak dia. Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu masa nak meninggal dunia, satu anak dia kata, wahai ayah, berilah nasihat untuk saya. Maka Ubadah kata, dudukkan ayah. Ini ucapan akhir sebelum dia meninggal. Dia kata, wahai anakku, kamu takkan dapat rasa manisnya iman dan takkan dapat hakikat ilmu melainkan kamu yakin bahawa setiap takdir baik dan buruk datang daripada Allah. Setiap apa yang berlaku dalam hidup kita, semuanya ditentukan, ditakdirkan oleh Allah. Ini yang mereka tanam pada anak-anak mereka. Untuk tuan-tuan dan puan sekalian, kita kena bawa keluarga kita menuju pada Allah. Bukan untuk makan minum je. Orang yang tidak kenal Tuhan pun mereka bagi makan minum pada isteri mereka. Mereka bagi tempat tinggal untuk mereka. Tapi anak-anak kita macam anak benih yang subur. Jadi kita kena belajar menyayangi ahli keluarga kita kerana Allah. Lihat kebaikan mereka, majukan mereka dalam agama ni, jadikan mereka pejuang agama. Seperti kata Ummu Amarah, inilah harinya, inilah harinya, inilah hari yang aku tunggu. Itulah niat aku masa aku susukan anak aku dulu. Jadi tukar niat kita hari ni, kita menuju pada Allah dengan kasih sayang. Kita bawa keluarga kita, biarlah hak kita tidak ditunaikan, tapi biarlah seluruh keluarga kita masuk syurga. Inilah cinta yang sebenarnya yang dibawa oleh Nabi SAW dan sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Alhamdulillah. Itu dia, dapat kita berkongsi sikit banyak penerangan di awal pertemuan kita pada kali ini yang kita membawakan dalam rancangan Pesona di Zara dengan tajuk Sayangi Keluarga. Untuk anda boleh terus bersama kami di talian 03-6205-1500, juga di Facebook ikim.fm. Sekitar nanti kita akan bersama-sama untuk memberi ruang pada anda. Di samping juga Ustaz akan kembali untuk bersama memberikan sedikit penjelasan yang terbaik, perkongsian dalam pertemuan kita pada kali ini. Baiklah Ustaz, sebelum kita nak berhenti rehat seketika Ustaz, mungkin boleh Ustaz berikan sedikit komen pada satu persoalan daripada rakan pendengar kita di Facebook pada ketika ini. Katanya Ustaz, sayangi keluarga bila mana kita membawa keluarga bersama ke jalan Allah SWT. Bagaimana Ustaz jika seorang hendak membentuk keluarganya yang telah tersasar dari kewajipan terhadap Allah? Bagaimana cara menarik minat mereka untuk kembali kepadanya? Silakan Ustaz. Sebenarnya kalau kita baca kisah-kisah sahabat, cukup Abu Sufyan dan Hindun, suami isteri. Mereka dapat Islam sangat lewat, dan anak mereka dah yang dia besar-besar dah. Tapi Abu Sufyan dan Hindun, kita tahu nama dan kita cari sejarah mereka.
keburukan yang kita telah buat. Tapi Allah sayang Abu Sufyan dan Hindun. Mereka termasuk di kategori sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun susah, ada orang tak sanggup nak sebut sahabat ke tidak, mereka jadi sahabat. Sebab apa mereka jadi sahabat? Mereka orang yang bila masuk saja Islam, kata Abu Sufyan, sebagaimana usia aku buat dulu sebelum Islam, aku akan gandakan usia itu lebih berganda lagi. Maksud tidak ada istilah terlambat. Kita bulat dalam agama ini. Kita bulatlah agama ni, berjuang untuk agama. Pernah ada sekali satu wanita kata, Ustaz, suami saya ni tak tahu macam mana nak buat kan? Suami saya ni, kalau wanita lain bertanya, dia kata, Ustaz macam mana ni? Suami saya tak ada amalkan agama, bolehkah saya didik anak? Saya dah tak mampu, saya dah tak kuat. Sebenarnya hari ni orang dah tak faham tanggungjawab agama. Dia tanggungjawab setiap orang, lelaki dan wanita. Lelaki ketua keluarga, dia paling bertanggungjawab. Isteri pun tidak kurang tanggungjawab daripada anak-anak. Sebab tu kita kena pernah dalam rumah, ustaz bagi contoh, ulama ustaz saya bagi contoh, tiba ada seekor ular besar dalam rumah. Semua wanita dalam rumah ada seorang lelaki. Semua wanita kata, ular besar. Semua menjerit-jerit, melompat-lompat tengok ular. Semua menjerit. Tiba-tiba yang lelaki seorang tu, dia pun melompat juga. Allah, ular. Panggil. Yang perempuan kata, panggil lelaki. Yang lelaki tu pun kata, panggil lelaki, panggil lelaki. Dia terkejut tengok ular. Dia dah terlupa dia lelaki. Sebenarnya zaman dulu, wanita ni tak lemah. Wanita ni pejuang agama. Wanita dulu menghidupkan agama. Ada wanita-wanita yang tanpa suami, mereka terus majulah agama. Mereka didik anak jadi pejuang agama. Hari ini pun banyak orang yang saya lihat, hidup mereka susah, kerja menjahit dapat sikit-sikit duit, tapi mereka didik anak dia sama-sama besar dengan saya. Sekarang saya tengok anak dia jadi orang alim, orang yang bangun malam menangis depan Allah. Mungkin tak dikenali, tapi saya insya-Allah saya dapat rasa dia orang dikenali di langit. Walaupun mak dia, suami dia meninggal awal, tapi dia telah mempunyai hati yang kuat, tabah, berjuang agama ni. Walaupun banyak orang kiri kanan cakap macam-macam, sebab dalam hati dia nakkan reza Allah. Jadi kita mula dengan diri kita. Kita mulakan bersama-sama tu, terus buat apa yang kita mampu. Masa kita sangat singkat, tapi banyak kerja kita nak buat. Alhamdulillah, harap kita bersama yang pakai Ustaz Evilio, dan kita membawakan tajuk Sayangi Keluarga. Anda boleh bersama-sama kami di talian 03-6205-1500, juga di Facebook ikim.fm. Baik, kita nak teruskan Ustaz di Facebook pada ketika ini. Juga rakan kita seterusnya mengatakan bahawa bagi pasangan yang tinggal berjauhan atas tuntutan kerja, apa amalan yang boleh dilakukan untuk kekalkan keharmonian dan mendapat rahmat Allah SWT? Daripada Nur Jana. Silakan Ustaz. Bila kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang sangat sibuk, tetapi Nabi bila masa bersama keluarga ni dihargai dan dibuat sebaik mungkin. Masa yang kita ada, kita syukur. Yang belum ada, kita, mana bila kita syukur masa yang kita ada, nanti Allah akan tambahkan masa kita. Mungkin Allah mudahkan dapat kerja lebih dekat. Mungkin Allah akan bagi kita masih lebih macam wanita untuk anak-anak dan suami. Tapi dengan masa yang kita ada, kita bersyukur. Kan kita dah balik penat lewat, tiba anak melompat terbalik ke rumah, kita menjerit lagi, kita marah lagi. Dalam marah, lepas tu marah, tidur pula keadaan marah. Bangun pagi rasa sedih, menyesal. Bagi kerja, balik rumah marah lagi sekali, esok menyesal lagi pagi kat tempat kerja. Jadi apa yang kita nak buat ialah kita hargai masa kat rumah, tetapkan ada disiplin masa kat rumah. Kita mulakan, saya belajar Ustaz daripada dulu, kita mula kat rumah setengah jam baca hadis Nabi. Saya buat kat rumah 20 minit, 10 minit cerita kisah sahabat. Saya buat daripada dengan mak ayah saya sampai dengan isteri saya, segala puji bagi Allah. Kadang-kadang tertinggal juga, ada masa malas, tapi kita nampak bila kita malas, keluarga kita pun jadi malas semua sekali. Tapi bila kita bersemangat, tengok keluarga kita semua jadi semangat. Jadi kita mulakan baca hadis kat rumah. Kita mula banyak doakan keluarga. Masih sekejap kita senyum, kita beri salam, dukung anak. Kalau 2 orang, 2-2 letak. Kalau 3 orang letak kat kepala seorang, ada 4 orang letak kat belakang. Jadi sikit-sikit kita buat. 15 minit bergurau, mungkin dah penat sangat, setkan setengah jam baca hadis, 15 minit bergurau. Patutnya tak mana cukup 15 minit, tapi mulakan daripada tak ada langsung. Kita mula. Bila kita bersyukur dengan masa yang kita ada, Allah akan beri kita masa yang lain, insya-Allah. InsyaAllah. Baik, kita teruskan lagi bersama-sama untuk waktu ini. Dan kita ada pemanggil Ustaz dari Kuantan, Hani, bersama-sama kita di talian waktu ini. Silakan Hani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Puan Hani daripada Kuantan. Ustaz, saya nak tanya, saya baru melangsungkan perkahwinan dengan suami saya dan merupakan isteri yang kedua. Perkahwinan ni tak sampai setahun. Setelah 3 bulan berkahwin, sebab kami berkahwin secara senyap-senyap, isteri pertama telah mengetahui, di mana saya mengalami berbagai tomahan memandangkan jarak usia saya terlalu jauh dengan suami saya. Dalam perkahwinan ni saya memerlukan kasih sayang saja. Wang ringgit saya rasa saya boleh survive sendiri. Masalah utamanya, sejak akhir-akhir ini suami saya mula mengabaikan saya.
dengan berpindah balik duduk sekali bersama isteri. Hanya bersama saya di hujung minggu itu pun kalau tak ada masalah di sebelah sana. Bagaimana Ustaz? Perlukah saya mengundurkan diri dari perkahwinan ini? Ataupun hanya berdiam diri dan berserah pada Allah? Baik, terima kasih Hani. Silakan Ustaz. Pertama sekali, bila apa pun terjadi dalam hidup kita, kita sentiasa ingat, apa pun terjadi dalam hidup kita, pasti rahmat Allah yang besar Allah nak beri. Cuma kita tak faham kadang-kadang. Saya pun tak faham sekarang. Tapi sebab saya pun tak tahu apa akan jadi. Tapi yakinlah Allah sayang kita. Kalau kita hidup dalam keadaan taat dan buat baik, pasti ada sesuatu yang akan datang yang baik Allah nak beri. Walaupun begitu, kita sentiasa fokus hidup kita untuk redha Allah, untuk Allah sayang, untuk Allah segala-galanya. Sebab masa kita singkat, tapi sehingga hari ini kita hidup, cinta pada Allah belum datang. Itu pertama. Kedua, wanita memang ada hak. Jadi wanita puan boleh pergi ke pejabat agama berdekatan, bincang dengan mereka atau minta nasihat daripada orang tua kan. Macam mana mak ayah kita yang terbaik sekali, mereka lebih kenal kita. Bincang baik-baik. So apa kemusyawarat dengan mak ayah sebagainya. Apa yang terbaik, bincang dengan suami sekali, bawa mak ayah, sebab kita perlukan mereka dalam hidup ni. So insya-Allah dengan perbincangan, insya-Allah ada keputusan yang baik lah. Kalau bersama pun yang baik, kalau berpisah pun baik, dengan bila mana kita buat dengan cara yang betul. InsyaAllah. Alhamdulillah. Dan kita kembali juga untuk soalan daripada rakan pendengar kita menerusi Facebook IKIM.FM. Seterusnya daripada Aina Mardiah, katanya ketua keluarga yang dah jauh dari amalan agama dan anak-anak hilang rasa hormat. Jadi pada pandangan Ustaz Abid Leo sendiri, apa yang perlu dilakukan ataupun dibuat oleh seorang anak tersebut? Sebagai seorang anak, sebenarnya kadang-kadang Allah pilih isteri untuk dapat hidayat. Hari ini kita selalu, semua orang dalam dunia, semua selalu beginilah. Orang yang susah, kita semua kalau tengok orang senang, semua nak senang macam dia. Tiapa tak nak senang. Kalau tengok keluarga bahagia, kita nak semua macam tu. Semua nama ayah macam selalu kita baca ungkapan-ungkapan tu kan, nak ayah suami macam Nabi, nak isteri macam Khadijah. Dan kita nak mak ayah kita begini-begini. Tapi sahabat-sahabat banyak mak ayah mereka penyembah berhala. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, ayah penyembah berhala. Tapi dengan doa dia, dengan tangisan dia, dengan usaha dia siang dan malam, jadi orang sangat dekat pada Allah, sehingga ayah dia dapat hidayat. Itulah kegembiraan buat dia. Dan dia juga inginkan lebih untuk gembira untuk Nabi kalau dia kata Abu Talib dapat Islam. Tapi apa saya nak cerita ialah, melalui anak Allah berhidayat pada mak ayah dia, Muaz bin Ammar, budak muda-muda, budak sekolah rendah lagi, dengan kawan-kawan, menjadi sebab Ammar bin Jamuh, orang kaya. Kalau fikir orang kaya, ego, takkan nak dengar cakap anak umur 8 tahun, penyembah berhala yang sangat hebat. Tapi bila Muaz bin Ammar usaha ke ayah dia, dia buat macam-macam. Dia buat begini, dia buat begitu, dia buang berhala ayah dia, dia doakan, tapi dengan hati dia ikhlas. Dia tunjuk akhlak. Ayah dia tanya dia, akhirnya dia baca surah Fatihah ke ayah dia. Dan bila baca surah Fatihah ke ayah dia, maka ayah dia terus dengar. Dan dia lebih mesyuarat dengan manat patung. Dia panjang cerita, dia pecahkan berhala. Dan akhirnya dia beriman pada Allah. Dan Ammar bin Jamuh telah jadi orang yang bila pergi ke Madinah, tengok Nabi tak ada, pergi berjuang. Dan dia telah ikut Nabi, telah berjuang. Dan dia pergi, Ammar bin Jamuh, masa tu kaki dia tempang. Dia pergi berjuang sampai isteri kata, isteri dia pula bagi semangat kat suami dia. Sebenarnya dia tak boleh pergi, tapi pergi berjuang sampai Ammar bin Jamuh telah syahid di jalan Allah. Dan kuda dia unta tak nak balik semula. Tengok kesan daripada anak. Siapa dia? Muaz bin Ammar radhiyallahu an, bapa Ammar bin Jamuh, telah syahid untuk agama dengan kaki dia yang tempang. Nabi kata Ammar bin Jamuh akan berjalan di syurga dengan kaki dia yang tempang. Maksudnya ialah dalam syurga lah beri kaki yang baik. Tapi nak beritahu, nak tunjuk dia akan bersaksi atas kesusahan dia di berjuang untuk agama. Ini daripada anak. Jadi anak boleh buat dengan doa untuk mereka, dengan mulakan baca hadis tu dalam keluarga, tunjuk akhlak yang baik. Akhirnya satu masa mungkin akan datang bila kita buat baik, sampai ayah tanya, kenapa ni baik sangat kau kat ayah ni, apa kau nak? Tak buat lagi, buat baik lagi. Apa benda kau nak ni terlebih, macam nak apa-apa? Ayah cakap dengan hati ikhlas, saya sayang kat ayah. Tapi saya tak tahu cakap macam mana kat ayah. Bila ayah tengok amalan kita, dia pun tahu rupanya kita nak dia datang dekat kepada Allah. Jadi mudah-mudahan setiap orang pintu hidayah untuk keluarga dia. InsyaAllah. Alhamdulillah, kita masih lagi terus bersama dalam rancangan Persona di Zahra, membawakan tajuk Sayangi Keluarga bersama Ustaz Abid Leo. Kita ada pemanggil seterusnya di talian Ustaz dari Batu Pahat, Zailan di talian waktu ini. Silakan. Nama saya Zailan Suratin dari Batu Pahat. Saya nak tanya dengan Ustaz, masalah jika berlaku dalam suatu keluarga tu, sekiranya ada sesuatu kemungkaran dalam rumah tangga, contohnya ada minum arak, hendaklah seorang ketua keluarga tu mencegahnya. Tetapi kalau kita lihat sekarang ni, banyak mungkin ada ahli keluarga yang meninggalkan solat, tapi ada ketua keluarga tak habis peduli, macam buat tak tahu je. Apa pendapat Ustaz mengenai benda ni? Baik, terima kasih. Silakan Ustaz.
Yalah, ia bermula daripada hati lah. Kalau ayah tu ada hati mengenal Allah, pasti dia akan sedih tengok anak tak semayang. Kita tengok anak terkepit jatuh longkang, menjerit kita kan. Itu orang tunjuk apa, kepala anak masuk bawah kursi kan. Contohnya tu tak ada, alhamdulillah selamat lah. Tapi cerita kalau yang teruk, accident kaki mak ni terkepit anak kita tak boleh duduk diam. Bukan anak kita, orang lain pun kita tak sanggup tengok, susah. Tapi kalau ayah tahu satu orang anak tinggal solat, dia akan duduk dalam neraka 80 tahun. Mereka akan menjerit, meraung nak keluar neraka. Mereka tak akan dapat keluar. Kita akan menangis anak kita tak solat. Sebab tu orang dulu tak pernah tinggalkan harta kat anak-anak. Tapi orang dulu, orang soleh-soleh dulu, mereka tinggalkan amalan agama untuk anak-anak mereka. Mereka tinggalkan amalan agama untuk anak-anak, supaya anak-anak jadi orang dekat dengan Allah. Jadi sebagai seorang ayah, dia kena ambil berat perkara ni. Dan kita pula kalau tengok ada jiran kita macam tu, ayah dia tak peduli ke anak dia begini, anak dia tak semayang, anak dia tak bertudung, anak dia begini, keluar dengan lelaki. So ayah dia tak peduli, apa kita kena buat? Dia jiran kita 40 kiri kanan depan belakang, kita kesian pada dia, kita doa pada dia. Macam Ustaz Mahathir cakap tadi kan, kita kena kesian mereka ni. Kita tengok orang apa-apa buat dosa, kita kena doakan mereka, kita kesian mereka. Mungkin satu hari kadang-kadang kita tengok ni, kita kan kadang-kadang saya ni sedih kadang rasa. Dulu kecil kita berjuang untuk agama, hari ni saya tengok orang-orang yang sangat banyak buat dosa dulu. Mungkin maaf artis ke apa semua, dan dulu jauh sangat macam-macam kemungkaran. Semua kata tak ingat mati ke dulu, tapi hari ni dia lebih baik daripada kita. Kita pun tak tahu nasib kita. Jadi jiran kita macam ni, kita doakan untuk mereka, doakan hidayat kebaikan untuk mereka, InsyaAllah. Baik, seterusnya Ustaz di Facebook ikim.fm. Kembali waktu ini Suaidah Safi katanya ada satu soalan, apakah amalan yang boleh dilakukan oleh seorang isteri supaya sentiasa berlapang dada dan juga redha dengan keadaan suami yang tidak mampu memberikan keperluan asas yang cukup kepada keluarga, banyak berhutang dan selalu perlu dibantu oleh isteri yang mempunyai pendapatan lebih daripada suami? Bagaimana Ustaz? Yelah, tanggungjawab suami sebenarnya. Jadi wanita ada hak lah di situ. Tapi walaupun begitu, puan kalau kita pilih untuk sama ada dua lah, setiap kali apa-apa berlaku dua kan, waktu ni sama ada kita nak ambil tindakan yang lebih berat ataupun kita bersabar. Jadi bila kita dah bersabar, kita jangan ungkit lagi antara dua. Sama ada kita pilih untuk tidak bersama. Kalau kita pilih untuk bersama, maka kita bersabar. Kita bersabar, kita berdoa pada Allah. Kita apa kita buat, kita mana kita termampu lah. Tapi kalau sampai mudarat kat keluarga, kita kena bincang lah tu. Kena pergi bincang dengan orang yang sepatutnya lah, supaya kita taklah sampai anak-anak pula terkena kan. Kalau orang butang dengan alung pula kan, dah berat pula tu. Tu tak boleh lah kan. Sampai mengakibatkan bahaya kat kita anak-anak, sampai anak pula terjual, tergadai sebagainya. Tu tak sampai tu tak boleh. Tapi mana kita termampu, kita jangan hidup ni berlebih kurang. Sekali isteri Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, dia dengar ceramah Nabi. Nabi kata wanita-wanita ni dekatkanlah rapat diri pada Allah dengan apa cara pun. Nabi kata walaupun dengan apa pun rapatkan diri pada Allah. Bila Ibnu Mas'ud isteri dia dengar, di balik rumah dia ada rantai emas, dia berlari keluar. Ibnu Mas'ud ni pejuang agama. Maka dia kata, yang pergi mana? Nak pergi jumpa, nak bagi sedekah semua emas saya. Ibnu Mas'ud kata, bagi kat saya pun okey juga. Kata saya kena tanya Nabi dulu. Kirilah tanya Nabi, sebab memang hak dia, bukan hak suami dia. Dia pergi jumpa Nabi. Bila sampai kat Nabi SAW, dia cerita apa yang terjadi tadi, Ibnu Mas'ud kata boleh bagi kat dia dan anak-anak. Maka kata Nabi SAW, sesungguh sedekah yang paling baik ialah kepada suami dan anak-anak kamu. Maka dia balik dan emas tu dia bagi-bagikan. Maknanya dia jual, dia boleh bagi-bagi kepada suami dan anak-anak dia. Dan suami anak-anak dia pun orang yang berjuang untuk agama, dan mereka telah gunakan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. So begitu, insyaAllah. Alhamdulillah. Baik, kita teruskan lagi untuk bersama yang anda ingin berkongsi persoalan dengan Ustaz Video waktu ini. Silakan 036205 62051500 0362051500 dari Sungai Petani di talian waktu ini. Alia, silakan. Saya daripada Sungai Petani, Puan Alia. Perkahwinan saya sudah 20 tahun. Masalah suami saya sekarang, saya dah terjumpa sekeping gambar yang agak di luar hubungan dengan seorang perempuan zina. Jadi saya keliru sekarang, sama ada masalah ni saya nak bawa ke peringkat ke pihak ibu bapa ataupun saya terus berdiam diri. Baik, itu dia Puan Alia. Silakan Ustaz, mungkin Ustaz boleh memberikan sedikit perkongsian. So, sebuah keluarga ni dia kena sentiasa orang kata berterus terang dengan keluarga, suami isteri. Kita kena berterus terang dengan keluarga kita. Betul, pertama kalau pertama kali terjadi begitu, dia begitu buat bincang dengan suami baik-baik kan. Mungkin tersilap kot, sekali rupa-rupanya gambar
mak ulama ke tiba-tiba terkenang tengok balik simpan, contohlah. Contoh. Jadi kalau begitu kita tengok, kita bincang dengan suami baik-baik. Bincang. Kadang-kadang suami ni tak ada apa pun, mungkin ada masa dia tengah menggatai dia kan. Jadi tiba-tiba bukan nak sangat, dia mesti sayang kat isteri, anak-anak. Mana-mana orang biasa dia sayang isteri dan yang melahirkan anak-anak dia pula. Orang kata isteri pertama lah, maaf cakap kan, yang begitu. Nabi SAW sendiri pun sangat sayang pada Khadijah radhiyallahu anha. Sebab isteri pertama ni datang-datang rumah tak ada kadang-kadang kan. Masuk rumah sama-sama bersihkan rumah, daripada rumah flat. Kalau isteri yang kedua ni mungkin datang-datang dah banglo mungkin lah kan. Dia contoh. Jadi maksudnya dia akan sayang. Biasa mana-mana suami ramai kita orang lelaki dan kenal ramai orang lelaki. Biasa sebenar hakikatnya mereka sangat sayang pada isteri. Cuma cara kita bincang tu dengan cara yang baik. Jangan tiba-tiba kita ni yang suami terkejut tu lagi. Dia bukan sebab apa, sebab dia takut lagi tu. Jadi kita baik-baik bincang, berkasih sayang. Kita puan lebih kenal suami puan lah, sebab dah lama kan. Lebih kenal bagaimana sifat dia. So seterusnya banyak berdoa, baca Yasin. Kadang-kadang ada masalah kita dapat selesaikan, tapi dengan amalan dapat selesaikan. Saya sendiri begitu. Kadang-kadang dengan orang-orang kita kenal, kadang garang daripada belajar tu, marah tentu pasal kita buat baik begini. Kenapa marah ni? Tak reti nak buat. Kita baca Yasin setiap pagi. Saya baca Yasin setiap pagi. Tengok tak sampai 3 minggu esok, orang yang hari-hari marah saya senyum tak nak, hari-hari nak buang saya daripada asrama, tengok dia belanja saya makan. Dia pula kata berjuang lah, saya sediakan van untuk pergi dengan ceramah, saya bagi van. Maksudnya ialah baca Yasin. Saya pun tak faham kenapa. Saya pun tak nak tanya dia kot dia mimpi jumpa malaikat ke, tak tahulah kan. Mimpi apa contohnya lah. Tapi cerita ialah kita kena buat amalan, baca Yasin, doa, tengok macam mana kesan dia seminggu. Tapi buat dengan yakin, insya-Allah. Baca Waqiah setiap malam, insya-Allah Allah bukakan jalan, insya-Allah. Insya-Allah. Terima kasih Ustaz atas perkongsian. Dan seterusnya juga di talian dari Johor Bahru, Amnah waktu ini, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Saya Puan Amnah daripada Johor Bahru. Saya ingin nak tanya Ustaz, kebanyakannya dan kebiasaannya bila kita mendapat cucu, biasanya perasaan kasih sayang serta rasa belas kasihan tu banyak tumpu pada cucu daripada anak-anak kita masa kita kecil, masa dia kecil dulu. Tapi bila saya tak berapa gemar tu, bila kita menegur, dia pendidikan anak baru umur setahun lebih, sudah dia belajar ditengking dah adik. Dan bila kita menegur macam tu, dia kata kita suka memanjakan cucu. Dan saya minta pandangan Ustaz ya. Bagaimana pula gajiannya saya jaga hidup Rasulullah dengan cucu-cucu baginda. Sekian. Ya, terima kasih dari seorang nenek lah. Ustaz. So sebagai anak kita jangan marah lah. Mak ayah kita dah baik dengan anak-anak, kita tak sempat. Jadi mak ayah tu lebih bersungguh dengan anak-anak sekarang kan. Tapi terima kasih lah pada mak ayah. Kalau kat bandang-bandang kita tengok kan, sedih kan dia tengok kan. Kita sibuk lagi, dia jaga anak kita, agak-agak esok kita boleh jaga ke cucu kita esok. Agak-agak lah. Kita anak kita boleh tak sempat, agak cucu kita sempat jaga tak. Mak ayah kita dulu kita disempat jaga, cucu pun disempat jaga. Ya Allah, saya tengok kakek Alif semua pencen hantar anak git ni kan. Yang bertua kita kadang tolong hantar, saya sendiri kadang yang bertua tolong hantar pergi hantar ke sana. Jadi kita kadang sedih, kita tak tahulah, kita kadang-kadang sibuk kita ni sampai tak sempat, sampai atuk nenek terpaksa buat semua. Tahniah. Nabi SAW sendiri suka main dengan cucu. Nabi selalu ziarah Fatimah. Pernah sekali Nabi ziarah Fatimah, kita dengar kan, ziarah Fatimah, tengok Hasan Husin. Ziarah Fatimah dengan Hasan Husin kat belakang, Fatimah jatuh. Nabi main-main dengan mereka sebab mereka lapar. Banyak sekali. Pernah Nabi pergi rumah Fatimah pula, banyak kali Nabi Fatimah tengok mana Hasan Husin. Kata Ali, Hasan Husin pergi kat Nabi. Fatimah kata aku hantar dia main-main ayah, sebab saya hantar dia jauh sikit, sebab situ ayah nak datang, mereka lapar, ayah pun tak ada makanan nak bagi pada mereka. Nabi ikut belakang Ali, Sina Ali radhiyallahu an. Nabi SAW nampak anak-anak dia tengah main-main dekat kebun Yahudi, tapi tempat yang panas. Kata Nabi, hai Ali, dalam keadaan menangis sebab mereka tempat yang sejuk. Jadi Nabi selalu ziarah anak menantu dia dengan keadaan yang penuh dengan niat. Anak-anak pun suka mak ayah datang. So begitu sifat kasih sayang. Hidup ni kena berkasih sayang, betul lah ansur, lebih kurang, insya-Allah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Baik Ustaz, mungkin sebelum kita nak berhenti pada waktu ini dalam rancangan kita, dalam kita membawakan Sayangi Keluarga, mungkin juga ada satu persoalan Ustaz yang terakhir di Facebook. Katanya ingin bertanya pada Ustaz, bagaimana saya ingin berdakwah dengan keluarga sendiri, sedangkan dengan orang lain mudah untuk kita berdakwah, tapi untuk keluarga sendiri rasa amat sukar. Jadi bagaimana Ustaz? Saya sendiri ada keluarga. Saya sendiri ada keluarga. Adik-beradik saya ada 12 orang. 6 Buddha, 6 Islam. Saya pun kadang-kadang bila tanya macam dakwah keluarga, so apa yang kita boleh buat ialah kita berkasih sayang dengan mereka. Wujudkan kasih sayang sentiasa. Tanamkan kasih sayang keluarga, beri belanja mereka, beri makan,
beri salam, banyak senyum, maafkan mereka. Kemudian kita doakan mereka. Satu, memang hak mereka berkasih sayang. Kedua, kita doakan mereka, menangis untuk mereka. Kadang-kadang dengan tangisan, dan bukan orang lain, kita sendiri semakin rapat dengan Allah. Bila kita menangis, tak lama mudah-mudahan Allah beri hidayah pula pada ahli keluarga kita. Dalam rumah, kita dakwah mereka kepada Allah, kenalkan mereka kepada Allah. Ada sekali Hadrat, macam mana sahabat-sahabat dulu, mereka siasa berkasih sayang. Nabi SAW pernah sekali pergi rumah Hadrat Nabi, Abu Bakar dan Umar, 3 orang kelaparan kat masjid. Pergi rumah Abu Ayyub, mereka berjuang untuk agama. Baru Nabi nak makan, Nabi teringatkan Fatimah. Nabi teringatkan Fatimah. Nabi kata, wahai Abu Ayyub, boleh tolong saya? Nabi lapar, Abu Bakar lapar, Umar lapar, layaknya kubur mereka bersebelahan. Bawakan makanan untuk Fatimah, sebab dah 3 hari Fatimah tak makan apa-apa. Fatimah anak Nabi 3 hari tak makan. Nabi sayang kat dia. Satu masa Fatimah pula radhiyallahu anha tengah nak makan, tinggal Nabi. Gimana Nabi? Ya Rasulullah, saya nak makan tak selera, tinggal kat ayah. Nampak Nabi buat kat dia, dia pun sayang Nabi balik. Jadi kita kena siasa berkasih sayang, tunai hak orang lain. Kalau keluar kita bukan Islam, macam Yahudi, pernah satu orang jiran Nabi Yahudi, bila anak dia nak meninggal, Nabi dakwah dia, maka anak dia pandang ayah dia, maka ayah dia izinkan. Nampak Nabi buat akhlak dengan Yahudi tadi. Sampaikan Nabi Yahudi tu kata, wahai anakku, ucap kalau ikut Muhammad. Dia mengucap syahadah dan budak tu meninggal dunia. Mungkin tidak dia, kalau keluarga kita bukan Islam, mungkin tidak dia, tapi mudah-mudahan anak dia, saudara dia, keluarga yang lain dapat Islam, insyaAllah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Ustaz, kita dah sampai ke penghujung, dan terbaik untuk kita menutup program kita pada kali ini dengan sedikit pimpinan doa daripada Ustaz. Silakan Ustaz. Sedikit daripada saya. Tuan-puan sekalian, anak-anak ni, keluarga kita ni, di akhirat nanti satu mak jumpa dengan anak dia satu hadis. Dia kata, wahai anak, ingat tak kat mak buat macam ni, jaga kamu sampai besar, buat begini. Kata anak dia, mak, saya ingat mak. Maka kata mak dia, wahai anakku, hai ni mak nak 1 zarah daripada 1 pahala kamu. Mak nak 1 zarah daripada 1 pahala kamu. Maka kata anak dia, kalau itu yang mak minta, mak dengan amalan mak dengan hidup mak, saya dengan hidup saya. Begitulah ayah jumpa anak. Ingat tak kat ayah jaga kamu. Hari ni ayah nak 1 zarah pada pahala kamu. Maka kata anak dia, ayah dengan hidup ayah, saya dengan hidup saya. Suami jumpa isteri, ingat tak kat abang? Semua kata abang dengan hidup abang, saya dengan hidup saya. Jadi tuan-puan sekalian, benda yang paling penting dan besar ialah dunia ni pasti akan hancur, tapi yang bernilai ialah amalan agama yang kita bawa dalam keluarga kita. Didik keluarga kita dengan kasih sayang, didik dengan iman dan agama. Kita doa bersama, mudah-mudahan Allah SWT bimbing kita, keluarga kita ke syurga dia. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya awwalan awwalin, يا آخر الآخرين، يا ذا القوة المتين، يا راحم المساكين، يا راحم المساكين، يا راحم المساكين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. Ya Allah, Tuhan kami, ampun dosa-dosa kami, ampun dosa isteri dan anak-anak kami. Ya Allah, maafkan kami. Kami tak didik isteri dan anak-anak kami macam Nabi dan sahabat didik anak-anak mereka. Ya Allah, pandanglah anak-anak kami dengan kasih sayang dan rahmat-Mu. Ya Allah, pandanglah anak-anak kami dengan kasih sayang dan rahmat-Mu. Ya Allah, kesiankan isteri dan anak-anak kami, kesiankan keluarga kami. Ya Allah, apalah zalimnya kami. Hidup kami sudah hampir ke hujung. Kami tak tahu berapa baki masa kami yang tinggal. Tapi ya Allah, anak isteri kami belum jadi macam anak isteri sahabat. Kami sendiri belum benar-benar mencintai-Mu. Ya Allah, maafkanlah kami. Ya Allah, sebelum kami mati, Kau letaklah hati kami cinta dan kasih sayang pada-Mu. Ya Allah, Kau Tuhan kami hamba-Mu. Tapi Kau siasa beri apa yang kami nak. Tapi kami hamba tak pernah tunaikan apa yang Kau nak. Ya Allah, maafkanlah kami. Biar anak-anak isteri kami dapat jaga aurat dengan sempurna, dapat jaga solat waktu, dapat bangun tahajud, dapat menangis depan-Mu. Ya Allah, rapatkan kami dan keluarga kami dengan syurga, dengan redha-Mu. Ya Allah, janganlah marah dan murka